Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, wa yastajibu fihi du'a. Pada bulan Ramadan itu segala doa yang dipanjatkan oleh hamba akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara keistimewaan dalam bulan Ramadan yang sedang kita berada pada ketika ini. Maka dalam bicara kita kali ini ingin saya kongsikan tentang kepentingan doa dan juga adab-adab yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa. Semoga dengan perkongsian ini dapat kita mempergiatkan dan memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan adab yang betul. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan segala permohonan yang kita hajati itu. Sedang muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba, kita ada usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar seorang hamba itu terhad kerana kita mempunyai usaha dan ikhtiar yang tidak akan kesampaian tanpa ada perkenan dan restu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dua elemen penting bila mana kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu yang pertama sekali ialah dengan usaha dan ikhtiar. Kalau kita tidak berusaha dan tidak berikhtiar tetapi hanya dengan berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa dan tawakal kita itu adalah doa dan tawakal yang sia-sia. Sebaliknya, kita perlu ada ikhtiar, kita perlu ada usaha, dan selepas ikhtiar dan usaha itu perlulah disusuli dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk pengharapan kita kepada Allah Ta'ala, sebagai salah satu cara kita menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sahajalah yang akan menentukan sama ada permohonan ataupun hajat kita itu tertunai ataupun tidak. Sesuatu hajat, permohonan kita tertunai bukan disebabkan hanya usaha dan ikhtiar kita, tetapi semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kita perlu menyusuli ikhtiar kita dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kongsikan yang pertama sekali beberapa dalil berkaitan dengan kepentingan berdoa. Antaranya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah pun berfirman, mohonlah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permohonan kamu. Dalil ini merupakan ayat yang ke-60 daripada surah Al-Mu'min, dan ini jelas menyebutkan bahawa Allah Ta'ala ini sangat-sangat menantikan permohonan hambanya, dan hamba yang tidak bermohon doa kepada Allah Ta'ala ini dianggap sebagai hamba yang sombong, tidak mahu untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah sebagai Tuhan kita sangat merindui permohonan hambanya, bagaimana pula ada hamba yang tidak rindu untuk memohon apa-apa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu perkara yang amat pelik dan menghairankan. Sidang muslimin rahimakumullah, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Maknanya
Sesiapa yang berdoa itu merupakan ibadah dan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa, Allah Taala akan berikan pahala. Kerana ini sesuatu permohonan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan satu sikap seorang hamba kepada Tuhannya. Dan Allah Taala amat suka kepada hamba-Nya yang memohon pertolongan, memohon bantuan kepadanya. Lantas daripada itu Allah Ta'ala memberikan kurniaan pahala kepada mereka yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ad-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu ialah senjata orang mukmin, asas binaan bagi agama dan cahaya petala langit dan bumi. Nampak begitu hebat sekali ruh ataupun falsafah daripada doa itu, sehingga kan Nabi mengatakan bahawa doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita ingat kembali apa yang berlaku dalam peristiwa Badarul Kubra, dalam peristiwa pertempuran Badar yang telah pun kita bincangkan dalam siri tazkirah yang lalu. Bagaimana kita melihat Nabi SAW pada malam sebelum berlakunya pertempuran Badar Al-Kubra itu, Nabi SAW bermunajat kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan, sehinggalah saat-saat akhir ketika berlakunya pertempuran pun Nabi SAW masih lagi mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan pertolongan. Walaupun dalam keadaan kelengkapan ketenteraan yang sangat-sangat kekurangan, sangat-sangat tidak mencukupi, tidak lengkap, tetapi dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, munajat daripada Nabi dan juga pengharapan yang sungguh-sungguh daripada Nabi SAW, akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahawa selain daripada usaha dan ikhtiar, maka senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman ialah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan hamba kepada Tuhannya. Sedang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang boleh mengubah qada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan berdoa, dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan beramal kebajikan. Jelas di sini sidang muslimin rahimakumullah bahawa salah satu cara bagaimana Allah Ta'ala nak mengubah ketentuan nasib seseorang hamba itu ialah dengan berdoa kepadanya. Apa yang telah ditentukan dalam kehidupan kita, antaranya adalah ajal kita, sejauh mana panjang ataupun pendeknya umur kita, jodoh kita, rezeki kita, semuanya itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah pun tercatat di Lauh Mahfuz. Itulah yang dikatakan ketentuan. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahawa antara yang boleh mengubah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah dengan permohonan hamba ataupun doa kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu berdoalah kepada Allah Ta'ala, mintalah apa sahaja perkara-perkara yang untuk kebaikan diri kita. Maka yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan perkenankan doa permohonan itu, dan secara tidak langsung qada ataupun qadar, ketetapan yang Allah Ta'ala telah pun tentukan itu boleh berubah. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam riwayat yang lain menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah.
doa itu adalah intipati segala ibadah. Kalau kita lihat dalam suratul Fatihah, Allah Ta'ala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kamu menyembah. Kita menyembah Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Nampak di situ bahawa itulah yang dikaitkan dengan mengatakan bahawa doa itu merupakan intipati kepada ibadah. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala ni untuk apa sebenarnya? Intipati kita beribadah kepada Allah Ta'ala sebenarnya adalah untuk mengharapkan sesuatu kebaikan daripada Allah Ta'ala. Selain kita beribadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak juga meraih simpati, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Bukankah itu merupakan doa? Kita berdoa, kita minta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Kita minta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala itu sentiasa menurunkan rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Bukankah itu merupakan doa? Maka sebab itu dikatakan bahawa doa itu merupakan intipati kepada ibadah. Tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah untuk kita memohon sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita kongsikan pula beberapa adab yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, juga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab-adab berdoa. Iaitu yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan suara yang perlahan. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, tidak suka kepada orang-orang yang melanggar batas. Jelas adab yang pertama, bila mana kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mestilah dengan perasaan rendah diri, tawaddu' pada diri kita ini, yang kita ini lemah, yang kita ini tidak boleh nak mencapai sesuatu tanpa mengharapkan pertolongan Allah. Maka sebab itu perlu berdoa dengan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian disebutkan tadi dengan suara yang perlahan, dengan suara yang penuh dengan pengharapan, begitu maknanya. Bukan dengan menjerit-jerit, berteriak dan sebagainya, tetapi dengan suara yang perlahan, menunjukkan bahawa kita ini merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala menyebutkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Tuhan nama-namanya yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Maka sebab itu disunatkan untuk kita ini berdoa dengan memulakan doa kita itu dengan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu biasa kita berdoa dan kita akan sebut ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Itu antara nama-nama Allah Ta'ala yang kita perlu sebut, sebab di situ nampaklah bahawa kita ini membesarkan Allah. Kita memuji Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala dengar pujian-pujian daripada hamba-Nya itu, lantas Allah Ta'ala memperkenankan doa kita. Seterusnya disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah sedang kamu meyakini pengkabulannya, dan ketahuilah bahawasanya Allah tidak akan menerima doa dari seorang yang lalai dan lena. Jelas di sini
Adab yang ketiga, bila mana kita berdoa, kita kena yakin, kita kena ada bersangka baik dengan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Itu penting. Yang ketiga, adab kita ialah kita perlu yakin dan bersangka baik dengan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Dan adab yang keempat, Allah disebutkan dalam satu riwayat, annallaha hayyun karim yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yarudduhuma farighain. Bahawasanya Allah Ta'ala pemalu, maha pemurah, merasa malu untuk menolak permohonan hambanya apabila ia mengangkat kedua belah tangannya memohon sesuatu kepadanya. Jadi di sini ulama sebut adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala berdasarkan kepada riwayat tadi, perlulah kita mengangkat doa. Maka mengangkat doa ketika kita mengangkat tangan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu, maka hukumnya adalah sunat ataupun adab, sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita nak sebutkan satu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau tak silap ayat yang ke-186. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka bi'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya tentang aku, maka bagi tahu kepada mereka bahawa aku yang dekat. Falyastajibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan segala permohonan yang mereka panjatkan kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah dia taat kepada perintah aku dan beriman kepada aku, mudah-mudahan mereka berada dalam kebenaran. Ini firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bagi jaminan, siapa yang mengangkat doa kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala akan perkenankan doanya, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut falyastajibu li, hendaklah dia ikut perintah aku, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Itu dua syarat yang Allah Ta'ala sebutkan. Kalau nak doa kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala, syaratnya mesti ikut perintah Allah, dan yang kedua kena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga akidah, jaga tauhid, dan kemudian kenalah taat perintah Allah, maka doa akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat hadis Nabi menyebutkan, orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala ni ada sebab kenapa doanya tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Antaranya disebutkan dalam hadis tersebut, bila mana dia mengambil makanan yang haram. Jadi bila mana mengambil makanan haram, mintalah pada Allah Ta'ala, confirm Allah Ta'ala akan tolak permohonannya itu. Kerana apa? Kerana dalam dirinya ada unsur-unsur daging, darah yang datang daripada sumber-sumber yang haram. Maka Allah Ta'ala akan menolak permohonan hambanya itu kerana ada unsur-unsur yang haram dalam tubuh badannya. Sidang muslimin rahimakumullah, semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan gunalah peluang yang ada sebaiknya dalam bulan Ramadan untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala permintaan hajat kita yang baik-baik. Mintalah pada Allah Ta'ala, mintalah supaya kita ada kekuatan untuk beribadah, mintalah pada Allah Ta'ala supaya kita ini dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan rumah tangga, anak-anak, isteri yang soleh dan solehah, murah rezeki. Mintalah apa sahaja yang baik-baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah doa kita tidak dimakbulkan sekalipun, Allah Ta'ala memberikan jaminan. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan bahawasanya tiada seorang yang memohon pada Allah Ta'ala melainkan dikabulkan. Ini jaminan. Mintalah pada Allah Ta'ala, confirm Allah Ta'ala akan kabulkan. Cumanya Nabi sebut sama ada Allah Ta'ala itu menyegerakan pemberian apa yang dipohon, ataupun dia menolak daripadanya sesuatu bencana yang lebih besar daripada apa yang dipohon. Allah Ta'ala kabulkan,
ataupun Allah Ta'ala elakkan permohonan, permintaan kita itu sebab Allah Ta'ala nak elakkan daripada bencana yang besar, ataupun Allah Ta'ala akan tangguhkan pemberian itu, kabulnya doa itu di akhirat nanti. Allah Ta'ala gantikan dengan pahala dan syurga yang hebat, mudah-mudahan. Semoga bermanfaat. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.